Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-65. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواه بخاري bab majaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang lelaki sebagai amir ke atas satu jemaah tentera. Dia selalu mengimami teman-teman jemaahnya dan selepas mana-mana surah yang dia baca, dia akan membaca surah Al-Ikhlas. Apabila mereka pulang, mereka telah menceritakan keadaan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanyalah kepadanya kenapa melakukan sedemikian." Mereka pun bertanya kepada beliau dan beliau menjawab, kerana surah itu menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Ar-Rahman. Oleh itu saya suka membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahu kepadanya bahawa sesungguhnya Allah juga mencintainya. Hadis-hadis Bukhari. Alhamdulillah tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-65 ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni kita semua kenali, Ummahatul Mukminin, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hadis Aisyah ni, Aisyah dia menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah menghantar seorang lelaki. Seorang lelaki ini dia menjadi amir. Amir ni jadi ketua lah. Amir Sab ni menjadi amir kepada satu syariah. Dia dalam bahasa Arab ni dia banyak istilah kalau pergi perang. Kalau kita dalam bahasa Melayu kata perang aja, kata perang. Arab ni jadi istilah dia, ada ma'rakah, ada syariah, ada ghazwah. Kalau syariah ni maksud dia syariah tu dia dia berjalan macam subhanallazi asra ni dia jalan malam. Syariah ni keluar pada waktu malam. Keluar pada waktu malam untuk pergi perang lah syariah. Yang mana kalau syariah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ikut ini perang. Maksudnya Nabi dihantar UTK unit yang elit-elit ni untuk pergi perang. Dan mereka ni akan keluar pada waktu malam. Istilah dia syariah dalam peperangan. Nabi tak ikut. Dan ulama kata syariah ni adalah ada kata bilangan daripada 400 ke bawah, ada kata 800 bilangan yang berbeza. Kalau yang Nabi ikut dia panggil sebagai ghazwah. Ghazwah ni dia sifat serbu, serang. Tu dia kena ghazwah dalam bahasa Arab. Macam ghazwah Uhud, peperangan Badar, ghazwah Badar tu Nabi ikut dia panggil ghazwah. Ada juga istilah di ma'rakah, peperangan. Ada beberapa istilah dia. Bahasa Melayu dia diguna satu je, diguna perang aja senang. So dalam hadis ini Nabi dihantar seorang lelaki jadi amir, jadi ketua dalam satu kumpulan elit untuk pergi perang. Dan lelaki ni kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sebutkan, diceritakan bahawa lelaki ni dia membaca surah Qul huwallahu ahad. Setiap kali dalam solat dia
dia akan baca beberapa surah yang lain, kemudian dia tutup dengan surah Qul Huwallah. Sebelum ni kita baca hadis, dia memang jenis baca Qul Huwallah saja. Yang ni hadis ni dia baca surah lain, tapi setiap rakaat sebelum dia rukuk dia akan tutup dengan Qul Huwallah. Kan? Jadi sahabat yang lain ni rasa macam kenapa dia baca gini. Jadi mereka pun apabila pulang jumpa dengan Nabi SAW, sahabat yang lain ni bawa report kepada Nabi. Ya Rasul, dia kata, ni sahabat kita Amir ni setiap kali semayang, lepas dia baca surah, apa-apa surah, dia akan baca Qul Huwallah. Jadi kenapa berlaku begitu? Adakah arahan Nabi ke ataupun apa ke? Maka Nabi SAW kata, saluhu, kamu tanyalah dia, li ayyi syai'in yasna' zalik. Kenapa dia baca Qul Huwallah tu setiap kali lepas baca surah-surah lain? Nabi tak beri keputusan. Nabi kata, kita tanya dulu. Kan? Ni sifat Nabi yang Nabi ajar pada kita. Maksudnya kalau ada apa-apa yang kita dengar orang bawa berita kan, kita kena tabayyun dulu. Tanya dulu, ambil keterangan sebab apa begini-begini. Jangan terus putus, jangan terus kita kata begini-begini dan sebagainya. Tapi kita kena ambil keterangan dan fahami apa yang berlaku. Maka Nabi ajar para sahabat, tanya dulu. Sebab apa dia buat gitu kan? Dia, sahabat ni dia tak tanya pada orang yang Amir tu, dia tak tanya. Tapi itu tanya pada Nabi. Kan? Tak boleh je dia nak tanya Amir Sab dia tu. Kenapa? Tak. Tapi dia tu tanya dengan Nabi. Nabi kata, pergi jumpa dia balik. Tanya dia sebab apa dia baca begitu. Kemudian Amir tu dia jawab, dia kata, li'annaha sifatur rahman. Aku baca Qul Huwallah ni, kata Amir tu kata sebab aku suka surah ni. Sebab surah ini dia menceritakan tentang sifat Allah yang mana Ar-Rahman. Wa ta'ala sifatnya apa? Pengasih. Kata. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku sangat suka membaca surah tersebut. Kemudian lelaki dia pun bawalah cerita itu kepada Nabi SAW. Ceritakan balik. Kemudian Nabi pun jawab. Kata Nabi, faqala Nabi SAW, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Bila dia dengar begitu, Nabi dengar jawapan tersebut, Nabi suruh bagi tahu pada Amir itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada Nabi SAW dan Allah sangat menyayangi lelaki itu tersebut. Baca Qul Huwallah. Jadi tuan-tuan, kalau nak disayangi oleh Allah, banyak baca Qul Huwallah. Lepas semayang je baca Qul Huwallah. Tiap rakaat baca Qul Huwallah. Nanti kalau rumah tanya apa abang baca Qul Huwallah je, nak dapat kasih sayang Allah kan. Tu ayat kabel lain ni tak tahu dia ngapal surah Qul Huwallah je kan. Gitu kan. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Jadi hadis ini menceritakan tentang kelebihan ayat-ayat Al-Quran dan kelebihan surah Al-Ikhlas. Masya-Allah kita fahami amal dan sampaikan wallahu a'lam. Subhanallah. Wal 'as. Illa